warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hilna. So hari ini saya nak kongsi dengan anda tentang konsep pengambilan vitamin. Ramai orang yang masih confused, masih tak pasti sama ada vitamin ini perlu ke tidak. Sebenarnya vitamin ini sangat perlu. Kalau kita lihat hari ini penyakit makin banyak ke makin sikit? Makin banyak. Kalau dulu masa saya belajar di Universiti Melaya, penyakit darah tinggi, kencing manis, ini penyakit orang tua, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Tapi hari ini penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, dia dah menular kepada orang-orang muda, 30-an, 20-an, kadang-kadang kanak-kanak dengan masalah diabetes dan sebagainya. Dah terlalu banyak, terlalu ramai. So kenapa? So salah satu faktor adalah pemakanan. Punca penyakit hari ini yang banyak hari ini adalah sebabkan pemakanan. So nak betulkan penyakit ni, kita betulkan cara kita makan. Betulkan kita tak dapat zat-zat yang betul daripada setiap pemakanan. Apa yang ada dekat tangan saya hari ini, ini adalah buku makanan berbahaya. Buku makanan berbahaya. Dan kalau kita lihat saja, kita pun faham bahawa hari ini ayam segera. Kalau dulu 5 bulan, 6 bulan baru kita boleh makan ayam, sekarang 1 bulan kita dah boleh sembelih ayam tersebut. Kerana apa? Sebab banyak antibiotik, banyak hormon yang disuntik pada ayam tersebut. Ikan, banyak asid borik digunakan, dan asid borik ni walaupun dibenarkan, tetapi kalau terlalu banyak ia akan memudaratkan kepada pengguna. Cuba tengok pada gambar yang saya tunjuk ni, kan? Asid borik dalam pelbagai jenis makanan, dan ia memberi kesan yang sangat-sangat tidak baik kepada pengguna. Apa ada dalam sos kita? Dalam sos kita ada asid benzoik. Asid benzoik ni asid yang digunakan untuk membunuh sebagai racun tikus. Tetapi ia berada dalam makanan-makanan seperti cilibor, paste kari, kicap, belacan dan sebagainya. Yang ini semua kita memang makan, kan? Cuba tengok pewarna dalam makanan. Dalam industri pemakanan terlalu banyak pewarna telah digunakan, yang akhirnya salah satu pewarna yang kajian yang terlalu banyak kajian dekat luar berkaitan dengan pewarna menyebabkan hyperaktif seseorang kanak-kanak, asma, lelah, ini semua masalah kulit, semua disebabkan oleh pewarna. So buku ni ini buku buku Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP. So mereka mendedahkan, walaupun pendedahan dah dibuat berkali-kali, tetapi kita sendiri pun tak dapat menghindari daripada makanan yang berbahaya. Now that is why kita perlukan suplemen. Saya akan buat satu demo, so supaya anda faham kenapa kita perlu ambil vitamin. Okay, now saya nak tunjukkan demo konsep pengambilan vitamin. Alright, so ini konsep. So pertama saya tunjukkan ni, saya bagi contoh ini seperti dua orang yang sihat. Air jernih ini menunjukkan dia sihat. Dan yang ini saya ambil contoh, saya buat contoh sebagai racun ataupun toksik dalam makanan yang kita tak nampak, yang kita tak sedar. Dan ini contoh dua orang yang sihat. Seorang sihat tak perlu makan vitamin, yang ni dia ada kesedaran, dia makan vitamin. Alright, so kita ambil contoh vitamin. So, ada beza tak yang makan vitamin dengan yang tak makan vitamin? Yang makan vitamin kena melabur, keluar sedikit duit untuk kesihatan dia. Yang ni tak perlu sebab dia sihat. Tetapi bila kita mula makan tadi ayam yang injek, ikan yang banyak asid borik, sayur-sayuran, buah-buahan yang ada lilin dan sebagainya, kena makan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, bertahun-tahun. So apa jadi dalam badan dia? Penuh dengan toksik yang akhirnya menjadi penyakit darah tinggi, kencing manis, gout, resedung dan sebagainya. So yang ni macam mana? Sama juga, dia tidak boleh memilih. So dia makan ayam, ikan, buah-buahan, apa lagi, sayur-sayuran tadi. So bezanya orang yang makan vitamin dengan tak makan vitamin. Yang makan vitamin dia ada immune system dia agak kuat. So dia tak mudah kena sakit. Tapi bukan saya kata tak sakit. Kita demam, batuk, sesama. Tapi bila kita makan vitamin, dia cepat reda, cepat baik. Tekak cepat reda, hingus cepat kering dan sebagainya. So beza
Bila you ambil vitamin dengan tak ambil vitamin berbeza. Alright. Now, itu cerita tentang orang yang sihat. So, apa maksudnya? Orang yang sihat makan vitamin untuk pencegahan. Tapi, bagaimana pula yang dah sakit? Saya bagi contoh. Katalah dua warna air ni adalah orang yang sakit. Okey? Ini sakit. Dua-dua sakit dan dua-dua ada buah pinggang. Sebagai contoh, ini contoh kapas muka ni sebagai buah pinggang. Dan kalau sakit yang ni jumpa doktor bagi ubat. Kalau darah tinggi dia makan ubat darah tinggi, kalau kencing manis dia makan ubat kencing manis. Dia makan ubat ubat yang tertentu. Alright. So yang ini baru kena sakit, baru kena darah tinggi, baru kena kencing manis. Dia nak kontrol dengan pemakanan. Dia jaga makan, dia makan suplemen. So dia ambil vitamin yang dia makan. Now kita tengok ada berbeza tak? Okay. So tengok yang ni tadi. Ini tadi apa? Makan ubat. Okay, ikut pengalaman lah. Ikut pengalaman you all. Ikut pengalaman anda dan ikut pengalaman saya. Orang makan ubat, orang makan sakit kadang-kadang reda. Lupa makan ubat, sakit balik. Contoh darah tinggi. Makan ubat darah tinggi, okey. Lupa makan ubat, naik balik. Kencing manis. Makan ubat, kencing manis, okey. Lupa makan ubat, gula naik balik. So maknanya apa? Maknanya dia bergantung pada ubat. Badan dia masih tak boleh nak lawan penyakit tu. So kita pernah dengar lama-lama orang yang macam ni, kalau dia berterusan makan ubat-ubat tertentu, boleh menyebabkan masalah buah pinggang dan sebagainya. So dia punya ni telah jadi kelabu sikit. Okey, boleh tengok kan. So yang ini kita syorkan dia vitamin. Alright. Bagi vitamin apa? Bagi vitamin yang sesuai. Orang darah tinggi, kita kena bagi vitamin yang sesuai. Contohnya kalsium, lecithin E, omega. Ini semua vitamin yang boleh rangsang antibody supaya melawan darah tinggi. Okey? Ataupun penyakit-penyakit tertentu. So bila dia makan, tengok badan dia sihat. Kita tengok bawah pinggang dia. Bersih tak berbanding yang tadi? Okey? So kenapa? Sebab vitamin tugas dia sampai ke sel, sampai ke apa kita panggil masalah yang sel yang paling dalam. So sebab itu dia boleh membaik pulih daripada dalaman. So ubat yang dah makan ubat, boleh tak kita syorkan dia vitamin? Okey. So sebenarnya boleh kita ambil vitamin yang sesuai. Kalau di darah tinggi ada ubat yang sesuai, kalau kencing manis ada yang sesuai, kalau gout, residong ada yang sesuai. So belajar. Orang yang bawa anda ke program hari ini, anda tanya diorang insya-Allah lebih tahu daripada anda. So bila dia dah makan, ubat dia makan, vitamin dia makan. Ada orang tanya saya, doktor berapa lama nak jarakkan? Boleh setengah jam, boleh 1 jam. Okey, jarakkan sedikit, makan ubat atau vitamin dulu, kemudian ubat, atau ubat dulu kemudian vitamin, terpulang. But yang penting dia ambil. Okey, so, bila dia makan, tengok badan dia sihat. Buah pinggang kalau selagi dia belum dialisis, banyak kita boleh bantu. So buah pinggang mula bersih. Alright. So kalau kita teruskan macam ni, disiplin makan, dia akan sihat, dia akan bertenaga, dan bila jumpa doktor lagi, insya-Allah doktor akan kurangkan dos ubat tu. Sebab tahap gula, tahap darah tinggi dia dah reda. Doktor tak akan bagi ubat kalau tekanan masih terlalu tinggi. Doktor tak akan kurangkan ubat kalau tekanan masih terlalu tinggi. Alright? So maksudnya macam tu. Biar doktor sendiri yang check, dan dia akan bagi tahu dia boleh kurangkan ubat, dan insya-Allah satu hari nanti tak perlu makan ubat, tapi kita lebih baik kita bergantung pada vitamin daripada kita bergantung kepada ubat-ubat. Kesimpulan dia, orang sakit yang makan yang sedang makan ubat boleh ambil vitamin, dan vitamin akan membantu dalam merawat penyakit dia, membantu. Ubat teruskan. Tetapi bila dia dah makan vitamin, badan dia dah sihat, dia datang pergi ke klinik, doktor akan buat pemeriksaan. So doktor sendiri yang akan kata kurangkan ubat, kurangkan dos.
So waktu tu you akan rasa lega because penyakit you makin reda, ubat pun dah boleh kurangkan, dan insyaAllah kesihatan anda lebih baik. So ini konsep pengambilan vitamin. Ingat, ini konsep pertama, vitamin untuk orang sihat, makan untuk pencegahan. Vitamin untuk orang yang sakit, makan vitamin untuk membantu mempercepatkan penyembuhan dia. InsyaAllah kita akan jumpa ramai orang di luar dan bagi manfaat ini kepada orang di luar sana. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Channel TV.